sejahtera. Nama saya Kitlana Perempuan Manimaran dari kelas DAS 1B. Nombor matrik saya ialah 17 DAS 21 F 1010. Pada hari ini saya nak membentang tentang semasa zaman Enlightenment. Antaranya, zaman pencerahan Enlightenment 1650 hingga 1800 adalah satu gerakan intelektual yang berlaku di Eropah selepas Renaissance dan Reformasi. Enlightenment bererti zaman kesejahteraan iaitu semangat kepercayaan dan pengangan manusia. Zaman ini mewakili suatu gerakan menuju kepada masyarakat yang lebih terbuka. Pada masa inilah sains sosial terasing. Ini adalah salah satu gambar politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, raja-raja dikenali sebagai enlightened despot ingin memerintah dengan penuh kesejahteraan. Antara raja-raja tersebut ialah Frederick the Great dari Rusia, Joseph II dari Austria, Peter the Great, Catherine the Great dari Rusia. Seterusnya, raja-raja tersebut percaya bahawa perangai manusia juga mengikut undang-undang yang boleh ditemui melalui alasan dan pemerhatian. Abad ke-17, ahli-ahli teori politik telah memberi perhatian tentang cara menjustifikasikan pemusatan kuasa oleh pemerintah. Pada masa yang sama, manusia mula mempunyai pandangan yang optimistik tentang kemungkinan membaiki kehidupan di dunia. Seterusnya, raja-raja juga berusaha keras untuk menggantikan semua pegawai tradisi di peringkat pusat dan menghapuskan sistem percukaian yang dinikmati oleh golongan bangsawan dan elit. Selepas menjalankan pancing penduduk dan tanah, mereka berharap cukai dapat ditaksir berasaskan kemampuan membayar. Seterusnya, dari segi ekonomi, sistem perburuan serfdom dianggap kaedah pengeluaran yang tidak berperikemanusiaan dan tidak ekonomi. Raja-raja berjaya menghapuskan sistem ini yang berada dalam domain diraja. Raja-raja menghapuskan semua sekatan ke atas berjalan ekonomi negara sama ada dalam bentuk serfdom, persatuan monopoli, keistimewaan provinsi, imuniti bandar atau peraturan merkantil negara. Mereka mengalahkan penipuan syarikat dengan meminjam kapital, menjamin pasaran menggunakan pengumpulan bahan mentah dan sebagainya. Akhirnya perdagangan bebas dilaksanakan. Dari segi sosial, idea progresif ialah idea yang paling dominan dalam tamadun Eropah dari abad ke-17 hingga abad ke-20. Selain itu, idea ini menyumbang kepada kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Selain itu, golongan federal dijadikan sebagai ejen dalam bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan. Sebenarnya, pendidikan yang di peringkat universiti, sekolah rendah dan menengah diperluas dan diperbaik dan mata pelajaran praktikal dan kaedah moden disatukan. Kesimpulannya, era Enlightenment merupakan era pencerahan bagi semua negara Eropah. Ekonomi Eropah ketika itu juga semakin maju kerana rakyatnya mula berfikir tentang kepentingan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Irsalina binti Izami Zudin dari kelas DAS 1B. Nombor matrik 17 DAS 21 F 1002. Tajuk saya pada hari ini ialah etika dan peradaban di Eropah semasa zaman Enlightenment. Apa itu zaman Enlightenment? Zaman Enlightenment atau mudah difahami sebagai zaman pencerahan berlaku sekitar 1650 sehingga 1800 Masihi. Pada era di mana semua kepercayaan dan pegangan manusia pada ketika itu digelar kritikal kerana sesuatu perkara hanya berasaskan perkara musabab dan kaedah-kaedah saintifik. Tak tambahan pula, zaman ini terlahirnya ilmuwan yang terkenal iaitu Voltaire, zaman pencerahan sebagai zaman akal. John Locke, Montesquieu, Thomas Hobbes, David Hume dan Denis Diderot yang berpendapat untuk membersihkan minda tahyul di Eropah. Pada abad inilah berlakunya ajaran-ajaran berkaitan dengan perkara mistik. Contoh tokoh di Eropah. Apakah berlaku di Eropah pada zaman Enlightenment? Perkembangan politik, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan masyarakat sivil. Perkembangan politik, masyarakat mula berusaha untuk menentang ketidakadilan yang timbul daripada pihak berkuasa tradisional yang berlaku pada abad 18 dengan mengorbankan peribadi seperti proses pembuangan daerah atau dipenjara. Di Eropah, masyarakatnya kebanyakan buta huruf dan mesti dibahagikan mengikut agama, bangsa, kelas dan jantina. Fasa pertama Revolusi Perancis menggulungkan pemerintahan lama dan pengurusan kepada Declaration of the Right of Man and His Citizen 1780-an. Perkembangan ilmu pengetahuan. John Locke
yang menyatakan 5 deria yang kita miliki ialah ilmu pengetahuan, kerana tanpa adanya dari deria manusia tidak tahu apa-apa perkara. Sebagai contoh, dalam karya esei Concerning Human Understanding, beliau menegaskan persepsi deria dan refleksi minda yang terdapat pada setiap tanggapan. David Hume bersetuju dengan kritikal Locke berkaitan dengan rationalism kerana deria memainkan peranan membentuk pemahaman kita. Perkembangan bangunan sivil pada zaman pencerahan ini telah menjadi medium pencapaian yang sangat berkesan bagi membuka mata dan menyediakan para intelektual kehidupan lebih teratur. Ahli-ahli falsafah juga membuat penelitian intensif dan ekstensif tentang sejarah manusia, sifat masyarakat, ciri-ciri alam semula jadi untuk menarik minat masyarakat memahami cara manusia beroperasi. Masyarakat di Eropah pada zaman Enlightenment yang digambarkan. Kesimpulannya, yang dibuat selepas zaman Renaissance iaitu zaman kegelapan, maka wujudlah zaman Enlightenment dikenali sebagai zaman pencerahan yang telah melahirkan masyarakat yang berfikiran terbuka, bertolak ansur, bijak mengaturkan strategi dan pandangan jauh, menekankan kebahagiaan individu dan lain-lain. Ini merupakan sumber rujukan saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Nesa Menteri Anak Perempuan Arumugam dari kelas DAS 1B. So, tajuk pada hari ini ialah semasa zaman kecerahan. Pendahuluan. Zaman pencerahan bermula antara 1650 sehingga 1800 Masihi dan adalah era di mana semangat kepercayaan dan kepegangan manusia adalah kritikal berasaskan sebab musabab dan kaedah-kaedah saintifik. Zaman ini berusaha untuk melahirkan masyarakat yang lebih terbuka, bertolak ansur, menekankan kebahagiaan individu dan berdasarkan undang-undang dan perlembagaan. Pada zaman ini, lahir pemikir terkenal seperti Voltaire, John Locke, Montesquieu, Jeremy Bentham, David Ricardo, Thomas Malthus and Pozio yang telah memberikan idea pemikiran yang berjaya mengubah landscape politik, ekonomi dan sosial negara-negara Eropah. Dari segi politik, Montesquieu melalui karya The Spirit of the Laws mengemukakan idea kerajaan yang berbeza-beza mengikut iklim dan doktrin pembahagian dan imbangan kuasa. Menegaskan perlu ada pemisahan antara pembentuk undang-undang eksekutif, pelaksanaan keputusan perwakilan rakyat kabinet dan kehakiman judisiari. Bila ketiga-tiga jentera ini menjalankan tugas secara berasingan, maka rakyat memiliki kebebasan. Dari segi ekonomi, pemikir utama dalam bidang ekonomi ialah Adam Smith melalui karya The Wealth of the Nation, memajukan idea kebebasan perdagangan berasaskan kritikan terhadap sistem merkantilisme yang menguasai ekonomi negara-negara Eropah, mempunyai hubungan yang rapat dengan pendapatan negara dan ketenteraman awam. Sosial. Idea progresif merujuk kepada kepercayaan bahawa kehidupan manusia akan menjadi lebih baik berbanding dari zaman nenek moyang mereka. Idea ini telah menyumbang kepada kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Dua matlamat utama raja-raja zaman ini adalah untuk mengurangkan kuasa gereja dan memodernkan sistem pendidikan. Kuasa menapis surat khabar diambil daripada gereja dan ditadbir oleh negara. Toleransi diperluas kepada semua golongan. Pendidikan di peringkat universiti, sekolah rendah, menengah diperluas. Mata pelajaran praktikal dan kaedah moden disatukan untuk melatih pegawai-pegawai awam juru teknik dan buruh biasa serta susun sosial juga dipulihkan. Zaman Renaissance telah melahirkan masyarakat Eropah yang berpengetahuan, perkembangan dalam bidang intelektual, agama, sains dan kesenian telah membawa perubahan yang besar dalam aspek pemikiran kehidupan masyarakat Eropah. Ramai tokoh yang muncul dengan penemuan dan idea baru sehingga mendorong kepada pembentukan masyarakat yang lebih moden. Dapatlah disimpulkan pemikir yang lahir pada zaman pencerahan telah mengemukakan banyak idea baru yang telah membantu dalam perubahan landscape politik, ekonomi dan sosial negara-negara Eropah Barat. Terima kasih. Hai, nama saya Yasni Anandan. Saya kelas DAS 1B. Saya hari ini membentangkan zaman intelek. Zaman intelek maksud ialah zaman pencerahan.
ialah pengenalan zaman pencerahan, perkembangan dalam zaman pencerahan, rujukan zaman pencerahan sebagai bacaan lanjutan. Okey, saya hari ini nak pengenalan zaman intelek ialah zaman pencerahan bermula antara 1650 hingga 18 Masihi dan adalah era di mana semangat kepercayaan dalam pengguna manusia adalah kritikal berasaskan sebab munasabah dan kaedah-kaedah saintifik. Zaman ini berusaha untuk melahirkan masyarakat yang lebih terbuka, bertolak ansur, menekankan kebahagiaan individu dan berdasarkan undang-undang dan perlembagaan. Pada zaman ini lahir pemikir terkenal seperti Voltaire, Joy Craig, Max Quetzal, German Bentham, David Richard Thomas dan Rizal yang telah memberikan idea pemikiran yang berjaya mengubahkan landscape politik, ekonomi dan sosial negara-negara Eropah pada abad ke-19 dan 20 Masihi. Yang perkembangan dalam zaman intelek ialah bidang sains dan bidang politik dan kenegaraan. Okey, bidang sains ialah zaman mengutamakan pendirian secara menerusan dalam pengetahuan dan pemikiran yang makul sambil berkaitan dengan mendorong bahawa sains boleh dipergunakan menunjuk kemajuan masyarakat. Zaman ini merupakan bidang politik dan kenegaraan ialah zaman ini merupakan titik mula dan pemikiran yang mengenaskan kefahaman kenegaraan yang wujud di dalam dunia barat. Okey, untuk rujukan pada masa zaman intelek ialah untuk portal 2003 muka surat 79 hingga 80. Untuk bacaan lanjutan portal Roy The Intellect Man 1990. Untuk bacaan lanjut. Untuk sekian, terima kasih.